Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Malaysia Sabah UMS secara rasminya menubuhkan satu lagi kerusi akademik yang dikenali sebagai Rumpun Bajau Sama. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berkata, penubuhan kerusi tersebut bertujuan mengadakan penyelidikan dan aktiviti pelestarian bagi memelihara dan memangunkan kebudayaan serta kesenian Rumpun Bajau Sama. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sabah atas sumbangan dana sebanyak RM10 juta bagi tujuan penubuhan kerusi akademik itu. Universiti Malaysia Kelantan atau UMK tampil kreatif menyemarakkan lagi kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan dengan menyiapkan jalur gemilang hasil lukisan tangan sepanjang 201 meter. Naib Chancellor UMK, Profesor Dr. Razli J. Razak berkata, lukisan tersebut dihasilkan oleh kaki tangan Pusat Tanggungjawab BTJ UMK dalam tempoh 2 minggu. Pada sidang akhbar di UMK Baju Kelantan, Profesor Dr. Razli juga berkata, jalur gemilang itu akan diletakkan di pagar UMK Baju untuk memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Program Jualan Rahmah merekodkan lebih RM5.7 juta hasil jualan dengan bilangan pengunjung sekitar 200,000 orang sehingga 26 Ogos lalu di negeri Pahang. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Senator Fuzia Saleh, rekod jualan tersebut diperoleh selepas program berkenaan dilaksanakan di 136 lokasi melibatkan 42 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN serta menambah program seumpama itu merupakan usaha kerajaan yang dilihat mampu memberi kesan yang positif terhadap rakyat dalam meringankan kos sara hidup. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Ayo rakyat Malaysia, kita ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau, ada acara perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Jom ke sana. Jangan lupa layari www.merdeka360.my. Kapsul Masa. Pada 15 Ogos 1963, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Datuk Husin membentangkan Rang Undang-Undang Malaysia di Dewan Rakyat Kuala Lumpur. Rang undang-undang ini dibentangkan bertujuan untuk membentuk sebuah negara Malaysia yang menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura dengan Semenanjung Tanah Melayu menjadi sebuah negara persekutuan yang merdeka. Rang undang-undang ini dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 setelah dibuat beberapa pindaan untuk disesuaikan dengan kemasukan negeri-negeri tersebut. Ianya adalah hasil daripada cadangan jawatankuasa antara kerajaan yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Kobel pada tahun 1962. Rang Undang-Undang Malaysia ini memberi tumpuan kepada beberapa perkara penting seperti parlimen, imigrasi, kewangan, kehakiman, bahasa kebangsaan, perkhidmatan awam, keselamatan, agama Islam, hak istimewa Bumi Putera Sabah dan Sarawak serta kewarganegaraan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Madani dijadikan logo rasmi untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini kerana reka bentuk logo ini yang berteraskan Malaysia Madani dan menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo ini mengandungi warna-warna asas jalur gemilang yang bertepatan dengan maksud tema yang dipilih pada tahun ini.
Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1 dan bersiaran untuk edisi hari ini di hari yang baharu, minggu yang baharu, membawakan pertemuan di hari Isnin pagi 28 Ogos 2023 bersamaan juga dengan 11 Safar 1445 Hijriah. Kalau tadi dah bersama dengan tim Warna Pagi yang berikan segalalah perkongsian kepada anda. Saya akan teruskan lagi untuk perkongsian kita selanjutnya, insyaAllah selama 3 jam tau. Saya akan temankan anda. Jadi walau di mana saja berada, dekat pejabat ke, dekat rumah ke, maupun dalam kenderaan, sebab ada yang bekerja lah hari ni kan. Kita laksanakan apa saja dengan sebaik mungkin. Isikanlah hati jiwa kita dengan perkongsian di Radio IKIM. Sebab apa? Kejap lagi jam 10.15 pagi ada rancangan Pesona di Zahra. Tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Okey? Dan terang-terang saja dalam kita mulakan apa saja rutin harian kita, doa banyak-banyak, zikir, sebut yang baik-baik dan juga positif selalu. Semoga kita dapat capai kejayaan kita itu. Jom kita nak buka tirai untuk waktu ini, berhibur seketika bersama dengan One Path, lagunya Hasbunallah, kekal di Radio IKIM. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Kini dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang charge tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali tu. Belilah BioOxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM sudah boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kelab 91.5 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru buka dan pasang Radio IKIM. Terima kasih yang terus memilih Radio IKIM sebagai pilihan anda untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sangat utama di sini sebab kita nak didik lagi hati jiwa kita, okey. Dan terutamanya di pagi Isnin ini kita ada rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Inilah waktu dan juga masanya untuk sama-sama kita dapatkan lagi intipati pengisian yang terbaik, okey. Dan anda boleh berinteraksi juga bersama kita dalam Facebook juga di YouTube. Letakkan saja di ruangan komen tu, kan, typing saja apa yang kita boleh belajar, letakkan di situ dan kita akan juga bawakan soal jawab. Kalau ada soalan-soalan, letakkan di situ, insyaAllah kita akan sama-sama bincangkan untuk sesi bicara kita nanti, okey. Menerusi rancangan Pesona di Zahra, jom kita nak bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun bersedia di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz jawab salam tu, Waalaikumsalam. Kan Ustaz, semua menanti-nanti. Masya Allah, Masya Allah. Okey ke Ustaz, macam mana jadual Ustaz semua di sana, okey ke?
Okey, macam ni lah. Saya sibuk orang tua. Semangat muda tak apa Ustaz. Memanah berkuda, menyelam pun Ustaz. Hebatlah Ustaz. Ya Allah. Okey. Ustaz, jom. Kita nak teruskan lagi Ustaz untuk bincang-bincang kita seperti biasa. Ada sahabat-sahabat pendengar yang memang menantikan rancangan Pesona di Zahra. Katanya untuk edisi tahun 2023 ni kita nak teruskan lagi untuk kenal-kenal watak-watak dalam diri kita. Kalau minggu lepas kita ada bincangkan berkaitan dengan memahami watak empat, iaitu berkaitan dengan orang hati. Kali ni kita nak fokus Ustaz, memahami watak keempat ni bagi orang akal, orang mata, orang telinga pula Ustaz. Silakan Ustaz untuk kita nak mulakan bicara kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasrahu wa wala. Hormati Allah dan Ustaz Syafiq, serta kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan rahmatnya kita masih dapat menyambung perkongsian dan maknanya kita punya kajian dalam Pesona di Zahra, kekeluargaan, dan kita sedang bincang mengenai watak empat. Okey, saya ulang balik biar kita recap atau kita ingat balik bahawa manusia ni umumnya dia ada empat watak. Dia ada orang akal, MATH, mata, akal, telinga dan hati. Dia orang mata ni main dia adalah dia bergerak, action oriented. Kita dah bincang ciri-ciri dia. Dia ada respon spontan. Orang akal ni dia fikir, dia pemikiran dia terbalik. Dia objektif dulu baru dia cari cara. Maknanya apa yang dia nak buat dulu baru cari cara. Itu memang cara dia, maksudnya berfikir dia. Cara watak dia tu, dia ada mulut yang sinis. Orang akal mukanya biasa tak berperasaan. Okey. Kemudian kita ada telinga TH, maknanya telinga ni dia memang maknanya orangnya detail, orangnya memang maknanya suka berkerut. Okey, maksudnya dia bersudut cuba memahami. Okey, dia tak ada maklumat yang cukup, dia tak boleh bergerak. Okey, dan orang hati ni inner oriented, benda-benda dalaman sangat penting. Dipanggil juga sebagai people oriented, maknanya orang yang suka berhubung dengan manusia, orang dan sebagainya. Okey, jadi empat watak ni dia ada dalam diri kita. Cuma yang bawa diri kita ni adalah watak pertama dan watak kedua. Itu yang biasa. Sebab tu ada perbezaan orang mata hati ni berbeza dengan orang mata akal. Maknanya orang mata akal dah cepat-cepat tapi dah ada objektif. Orang telinga ke mata, walaupun dia detail tapi dia boleh cepat. Orang hati ke telinga, walaupun maknanya dia fikir orang tapi dia agak detail orang dia. Maksudnya itu kita dah bincang maknanya nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3 dengan nombor 4 ni yang kita nak belajar pada hari ini. Yang pertamanya, nombor 3 dengan 4 ni dia akan keluar ketika stres. Okey. Sebab itu orang tidak akan menjadi diri dia sendiri ketika dia stres, ketika dia dalam keadaan yang maknanya tertekan, ketika dia dalam pressure atau tekanan yang tinggi. Jadi maknanya ini yang kadang-kadang kita kena faham kenapa orang yang pertama, kenapa orang ni boleh berubah, kita kata. Yang keduanya, kita kena faham diri kita juga. Ketika kita start menjadi orang yang lain daripada diri kita, kita kena faham. Jadi maknanya saya biasa maknanya dengan insya-Allah dengan berkuda kan. Okey, kuda ni katakanlah kita analogi dia, kita ada 4 ekor kuda. Kuda pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita biasa bawa kuda pertama, kedua. Kita faham perangai dia, kita faham 3, 4 kita jarang naik. Jadi apabila kita naik kuda yang kita jarang naik ni, kita tak faham dia tau. Jadi dia punya risiko adalah takut kita tak pandai nak handle, takut kita tak pandai nak kontrol dia, kita tak pandai nak kawal dia. Jadi sama juga dengan watak 4, watak 3, watak 4, terutama watak 4. Pertama sekali, dia akan keluar ketika stres. Kalau stres, takut kita tak pandai kontrol. Saya nanti akan ceritakan real case. Bagaimana kisah-kisah orang yang keluar watak 4, dia tidak dapat kontrol. Dan akhirnya boleh memudaratkan diri dia ataupun memudaratkan orang lain. Itu yang pertamanya. Maksudnya kita kena faham ketika stres dia akan keluar. Yang keduanya, kita boleh jangkakan. Oleh kerana watak 4 tu bukan watak dia, kita boleh jangkakan orang ni macam mana. Sebab tu susunan nombor 1, 2, 3, 4 ni kita kena cari. Jadi maknanya kita bincang yang lepas, maknanya watak 4 hati. Watak 4 hati, bila dia stres, dia jadi macam orang hati. Maknanya nak attach, nak rapat-rapat. Dia jadi maknanya tiba-tiba jadi macam fikir orang.
kalau stres. Dan kita boleh jangkakan daripada sudut jangka dua benda kita nak tengok di sini. Pertama sekali ketika stres dia keluar. Yang kedua oleh kerana nombor 4 bukan hati, jadi dia memang susah nak fikir orang. Kalau dia tak develop, kalau dia tak belajar untuk fikir orang. Kalau dia tak belajar agama, memang susah fikir orang. Sebab tu orang keempat hati dia mudah jadi narsisistik. Narsisistik maknanya orang dia je betul, orang lain salah. Hidupnya very self-centric. Self-centric maknanya hanya dia saja. Kalau orang watak empat hati, dia tak explore, tak belajar agama, tak belajar ilmu kemanusiaan untuk melembutkan dia. Kadang-kadang memang tak ingat mak bapak langsung. Saya pernah buat kursus, orang watak empat hati memang tak ingat mak bapak langsung. Memang fikir diri dia je. Hari kita jumpa anak-anak yang kita kata macam mana anak-anak ni boleh macam tak ingat jasa mak ayah langsung. Memang wujud orang macam ini kalau dia tak belajar. Maksudnya bagaimana nak mengenang. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Luqman, ada ayat yang Allah mengajar untuk mengenang mak ayah. Hamalat ummu haunan ala wahnin. Maknanya mak ibumu mengandungkanmu dalam keadaan yang memang letih, lemah. Kenapa ada ayat ini? Supaya nak bagi kenang orang yang watak empat hati untuk mengenang orang lain. Okey. Jadi mari kita masuk kepada tajuk kita terus pada hari ini, iaitu kita nak tengok watak empat akal dulu. Watak empat akal. Okey. Jadi kita tahu ada sudah dua benda. Satu pertama stres. Yang keduanya waktunya apa yang kita boleh jangkakan kalau watak empat akal. Okey. Jadi mana satu dua kita dah bincang, maknanya kita dah cerita mengenai watak empat akal. Okey. Pertama sekali ketika stres, orang yang watak empat akal, maknanya dia baru nampak apa dia nak buat. Maknanya baru dia terus pandai merancang. Ketika dia stres, baru dia nampak, okey, nak buat ni lah, nak buat ni. Ketika dia tak stres, dia takkan nampak benda tu. Ikut flow macam biasa. Jadi saya banyak jumpa. Dia ikut flow je. Saya pada jumpa orang mata pertama watak empat akal. Ketika stres, baru dia maksudnya fikir, kita kena buat macam ni, kena buat macam ni. Dan dia adalah dapat merancang dengan bagus ketika dia stres. Maksudnya ketika dia stres, maksudnya baru dia boleh nampak benda objektif nak buat apa, merancang buat apa dan sebagainya. Ini kadang-kadang orang yang saya pernah jumpa, orang orang hati pertama watak empat akal. Watak empat akal hati pertama. Fikir orang, ini oriented, dia sakit hati sangat dengan ipar dia. Dia stres dengan ipar dia buat dia macam-macam, pinjam duit tak bayar dan sebagainya. Dia boleh rancang untuk masukkan ipar dia ke lokap. Dan dia berjaya. Dia boleh rancang masuk lokap tau. Elik dia tangkap dulu. Dia bagi pengajaran. Sebelum ni fikir orang tak sampai hati dan apa semua kan. Ketika stres dia boleh sampai macam tu sekali. Okey. Jadi itu yang pertama ketika stres. Macam mana kita boleh maksudnya boleh tengok orang watak empat akal. Maksudnya barulah dia boleh fikir dan sebagainya. Okey. Dan dari sudut jangkaan kita, orang yang watak empat akal, contohnya watak empat akal, memang susah nak tengok benda ke hadapan. Sebab naturally, akal ni dia punya orientasi. Saya ulang balik. Kita ada orientasi orang hati. Orang hati ni dia past oriented. Dia past oriented. Di mana dia cerita-cerita yang ke belakang. Bagus past oriented ni adalah bagus sangat untuk inovatif. Dia dapat satu pengalaman lepas, maklumat lepas, dia penambahbaikan sangat bagus. Orang hati penambahbaikan sangat bagus. Dia ada postmortem. Dan orang kalau watak empat akal, watak empat hati, memang tak ada postmortem langsung. Dah lepas lah. Macam tu sebab dia orientasi masa. Habis lah. Gitu. Jadi maknanya orientasi waktu sekarang present adalah orang mata dengan orang telinga. Orang telinga adalah sekarang. Beza dia, orang telinga dia detail, orang mata dia agak maksudnya big picture lah. Dan maknanya orang akal adalah future oriented, orientasi masa. Dia memang akan ke depan. Sebab tu orang akal dia akan mudah kena anxiety. Anxiety ni maknanya kerisauan melampau. Sebab memang naturally dia ada benda tu. Jadi maknanya kalau orang akal ni nombor 4, maknanya nombor 4 yang paling bukan dia akal, memang dia akan susah nak lihat benda-benda yang ke hadapan. Hidup ni memang follow je apa yang berlaku, ikut je, maknanya flow kehidupan tu. Saya pernah di Ustaz Syafiq, dalam kursus saya yang mengikuti dia adalah satu pakar motivasi. Biasa mengajak orang buat perancangan masa depan dan sebagainya. Dan bila kita dah buat soalan psikometrik tu, saya tengok dia orang mata, nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah orang akal. Saya tanya dia
jujur, saya kata Tuan nak tanya sikit lah saya jujur. Saya Tuan merancang untuk ajar orang maknanya melihat masa depan, maknanya nak buat ini, buat perancangan, buat objektif ke depan, misi, visi dan sebagainya. Secara jujur saya tanya, Tuan nampak tak Tuan punya visi dan misi? Dia kata saya pun sebenarnya tak nampak. Saya pun tak nampak. Maknanya sebab tu kadang-kadang ada tak kita pernah jumpa orang yang kau tak boleh fikir kau buat benda ni merosakkan nama kau. Kau tak boleh fikir ke, maknanya tak boleh fikir langsung, kau boleh tak fikir panjang sikit, contohnya kan. Kalau kita study orang-orang yang macam ini yang kita anggap macam tak boleh fikir ke kan, apa terlalu tut sangat ni, tak boleh fikir kan. Maksudnya kebanyakan dia adalah orang nombor 4 akal. Sebab tu orang nombor 4 akal dia kena explore, dia kena develop diri dia untuk maknanya ada unsur-unsur berkaitan akal tu supaya dia taklah macam kau kenapa kau boleh buat silap benda yang sama lah. Maknanya kau boleh berulang benda ke depan macam tu lah cerita dia kan. Dia tak boleh nampak macam tu kan. So hari ni sebelum kita pergi berehat sekejap, kita bincang watak-watak yang lain, cuba kita fikir diri kita kan, kita explore diri kita. Aku ni senang ke susah ke, nampak masa depan ke dan sebagainya ke. Kalau tak, maknanya kita kena faham susunan 1, 2, 3, 4 tu kita kena cari biar kita faham diri kita kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, diri kamu tak tengok, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai Nabi ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri dia akan mudah untuk mengenal Tuhan kan. Akan nampak kelemahan diri itu kan. Okey, kita pergi berehat sebentar insya-Allah. Baik Ustaz, insya-Allah. Okey, itu dia. Baik, kita akan sambung lagi Ustaz. Jelas Ustaz bagaimana watak keempat ni akan keluar apabila tibanya waktu-waktu kemuncaknya, kan, waktu-waktu yang kritikal dia akan keluarlah watak keempat tu yang kita rasa bukan diri kita, watak kita yang asalnya. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ni. Kita akan sama-sama bincangkan lagi dalam tajuk ini. Okey, anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihi salam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju, Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala, dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirmi, Syekh Ahmad ibn Ismail Al-Qurani, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid, dan yang paling utama Syekh Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang
segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi Menonton semula segmen-segmen terbaik baik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM. Inspirasi Korea Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Dan kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang berada di talian kita. Okey, kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang. Tajuk kita berkaitan dengan mengenali ataupun memahami watak empat, akal, mata dan telinga. Ustaz, jom teruskan lagi Ustaz. Kita nak faham watak keempat kita ni. Silakan. Okey, kita pergi pada watak empat telinga. Okey, telinga ni detail, SOP, peraturan kan. Jadi kalau orang, kita nak tahu ada dua sudut. Bila kita bincang mengenai watak empat ni, pertama, apa yang keluar ketika stres. Yang keduanya, apa yang kita boleh jangkakan. Dia ni apa. Okey, orang yang watak empat telinga ketika stres, contohnya, dia telinga ni kan pandai berkira, pandai menyusun kan. Jadi maknanya kalau orang watak empat stres, dia pandai berkira. Maknanya sebelum ni okey je, tak kisah pun apa pun, tapi watak empat keluar, dulu ni saya je buat apa, saya je. Apa watak empat telinga kan. Dia berkira. Rujuk kembali tu. Okey. So jadi tapi satu positif side, kadang-kadang ada orang yang watak empat telinga, dia tak boleh buat kerja awal tau. Last minute maka dia boleh buat dan detail. Kemudian dia kata fikir, lah kalau aku buat awal kan boleh, sebab last minute tu baru dia boleh buat. Assignment last minute boleh sempurna je. Tapi 3 bulan awal tak ada nak buat. Sebab watak empat telinga tu. Okey. Itu benda yang berlaku ketika stres lah. Ketika stres. Okey. Kemudian apa yang kita boleh jangkakan, expectkan. Okey. Kalau anda kata ada watak empat telinga, watak empat telinga, kita tak boleh nak mengharapkan dia untuk buat berdetail. Contoh, nombor 1 mata. Yang paling bukan dia empat adalah telinga. Boleh bayang tak? Maknanya dia nak cepat-cepat. Dan dia memang orangnya akan terlepas pandang benda tu, terlepas pandang benda ni. Dia tak detail orang dia. Kita tak boleh nak mengharapkan kalau isteri kita, contohnya watak 4 mata, watak 1 mata, kena watak 4 telinga. Kita tak boleh nak expect dia boleh berkemas macam orang telinga. Sebab orang telinga memang bukan watak dia. Okey. Jadi maknanya watak nombor 1 hati, watak nombor 4 nombor hati, dan watak nombor 4 adalah telinga. Kita tak boleh nak mengharap dia maksudnya untuk detail. Ya. Maknanya orangnya pun lebih kurang macam tu je lah. Fikir orang tapi agak bersepah contohnya kan. Jadi kalau dia kata dia nak detail, nak kemas, dia nak kena belajar untuk berkemas. Ya. Dia kena belajar untuk berkemas. Naturally, maknanya tak ada kat situ bagi dia tu. Okey. Dan yang terakhir kita nak tengok di sini adalah watak mata. Watak 4 mata. Watak 4 mata. Okey. Watak 4 mata ni, kalau dia stres, kita nak tahu ada dua sudut. Pertama, kalau stres, yang keduanya apa yang kita jangka pada dia tu. Kalau dia stres, dia buat je. Maknanya dia buat je. Saya pernah jumpa satu orang watak 4 mata. Maknanya watak 4 mata, orang hati watak 4 mata. Study case satu orang, dia bawa keluarga dia pergi bercuti di Bali. Jadi ketika dia ditahan oleh immigration, dia bawa duit cash banyak. Jadi maknanya kena tahan tu lama, proses tu dia jadi mata. Padahal hati ni kan fikir orang sebagainya. Dia pergi lempang immigration di Bali. Ni real case. Satu orang berlempang immigration di Bali dan tak pasal kena penjara 3 tahun kat sana tu. Maksudnya buat dia. Saya pernah jumpa orang hati watak 4 mata. Ketika merajuk dengan suami, bawa kereta laju-laju kan membahayakan diri, membahayakan orang lain. Nasib baik tak aksiden. Dan ada yang aksiden. Maknanya merajuk, watak 4 hati, bawa laju je. Maknanya tiba-tiba jadi kalut, tiba-tiba jadi macam macam nak buat, padahal orangnya mungkin relax saja. Jadi ini akan saya sebut kadang-kadang macam mana kita kena kenal diri kita. Takut kita tak pandai nak handle kuda yang kita jarang naik tu. Dan dari sudut expectation dia, kalau orang watak 4 ni mata ni kan nak cepat-cepat kan. Betul. Kita tak boleh nak terjah-terjah tu ajak macam jom. Dia
kalau tak dapat objektif ni takkan boleh tu. Dan orang kalau watak maksudnya akan dianggap lambat lah. Orang watak mata 4 ni orang akan anggap slow lah, lambat lah. Sebab benda-benda cepat ni dia naturally ada pada orang mata. Kecuali dia belajar, dia explore benda tu. Ini memang kakak tuan-tuan sekalian. Sebelum kita maknanya buka kepada pertanyaan, saya suka nak tengok kisah-kisah yang disebut cerita-cerita tokoh-tokoh. Kita nak study sikit. Macam mana, kalau kita tengok di sini, antara contohnya Fir'aun. Kalau kita tengok contoh Fir'aun ni, naturally tengok watak dia adalah watak akal. Sebabnya apa? Kita tengok Fir'aun yang dicintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika zaman Nabi Musa AS tu, apabila dia diberitahu bahawa nanti ada budak yang akan besar, dia akan menghancurkan kerajaanmu, dia terfikir budak tu lagi mungkin kerajaan dia akan besar umur 20-30 tahun, maka dia bunuh budak-budak yang sekarang yang lahir ni. Dalam tempoh 5 tahun ni, mana-mana budak lelaki bunuh. Contohnya daripada Bani Israel, mana dia boleh fikir ke depan tu. Maknanya kalau kita tengok, watak adalah watak akal. Dan kalau kita baca lagi banyak kisah-kisah dia kan. Tapi ketika dia maknanya hampir-hampir lemas, dalam surah Yunus ayat ke-90, maknanya Nabi Musa belah laut, kemudian dia pun terjun nak pergi ke laut tu, maksudnya dan Allah katuk balik laut tu. Maka ketika itu dia jadi orang hati nak attach dengan Nabi Musa. Musa, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Kalau surah Yunus ayat 9 tu dia kata apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tiba-tiba dia jadi attach adalah hati. Maksudnya kita boleh tengok macam mana betul lah, maknanya Fir'aun tu dia punya narsisistik, kita panggil kan. Sebab tanpa hati. Narsisistik ni, maksudnya narsisistik ni istilah untuk orang yang rasa diri dia betul, memang tak fikir orang lain dan sebagainya. Boleh tak maknanya dia boleh bunuh budak kecil? Maknanya hati tu kering sangat. Watak 4 adalah hati. Tapi ketika nak mati, dia menjadi watak 4. Maknanya attachment tu. Tolong mari kau lah, aku bersama-sama kau. Okey. Ini beza dengan Abu Jahal. Okey. Kalau kita tengok sejarah Abu Jahal ni, kenapa Abu Jahal berbeza dengan Abu Lahab? Abu Jahal dia walaupun dia keras, dia jahat, tapi nama dia tak disebut dalam Al-Quran. Berbeza dengan Abu Lahab. Okey. Abu Jahal ni, tuan-tuan sekalian, dia adalah orang hati. Dia tak suka dengan Nabi tu sebab Nabi mengislamkan kaum dia. Dia protect kaum dia. Dia kebersamaan kaum dia. Sebab itu dia tak bunuh, dia tak kacau orang lain. Dia hanya kacau orang yang Nabi kita Muhammad SAW, sebab Nabi kita macam kacau klan dia. Dan dia keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni daripada keluarga dia. Dia tak kacau orang lain, dia tak macam Abu Lahab. Okey. Jadi bila kita tengok macam mana dia protect tu ketika dia peperangan Badar, sebenarnya Abu Sufyan bawa kafilah perdagangan, dan mereka dapat tahu Nabi kita Muhammad SAW akan tahan kafilah ini untuk ambil harta-harta yang mereka rampas. Tapi Abu Sufyan rampas tu. Sebab Abu Sufyan dapat modal percuma nak bawa berdagang ke Syam. Jadi dia protect tu tak apa. Biar dia lead. Biar dia yang ketuai untuk maknanya peperang kepada Nabi kita Muhammad. Dan dia lead. Dan kalau kita tengok macam mana nombor 4 dia, kalau kita baca sejarah dia, kita akan dapati nombor 4 dia telinga. Okey, telinga ni kan berkira kan. Telinga ni kan maknanya pandai, maksudnya pandai berhitung-hitung lah kan. Dia jenis orang tak berhitung. Macam dia bunuh Ammar bin Yasir, ikut dia je. Macam contoh dia kata, okey, dia kena protect dia, maknanya protect kafilah Abu Sufyan tu, ikut dia je. Tapi ketika maknanya peperangan Badar berlaku, dia terbunuh. Yang bunuh dia adalah Ibnu Afra, dua orang anak Afra. Ketika anak Afra ni dia orang Ansar, dia orang petani. Ketika di akhir-akhir hayat dia tu, maknanya Ibnu Afra tu dalam peperangan tu nak menghabiskan maknanya peperangan tu, maka apa kata Abu Jahal? Lau ghair akar qatalani. Maknanya kalaulah bukan anak petani yang bunuh aku ni, aku lagi bangga. Maksudnya dia boleh hujung-hujung ayat tu dia masih boleh berkira tau. Dia timbul berkira. Maknanya come on lah, bagilah orang lebih hebat sikit. Budak-budak petani ni yang dia dapat kalahkan aku. Aduh lah, macam tu Maksudnya macam mana orang hati kemudian menjadi orang telinga. Okey. Kita tengok Abu Lahab.
Lahab. Abu Lahab adalah beza dengan Abu Jahal. Dia adalah orang yang maksudnya disebut nama dalam Al-Quran. Dia orang mata. Dia ada respon spontan. Dia kan satu hari Nabi kumpul bawang, dia angkat tangan kat muka Nabi. Ini kerana ini ke engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Dia angkat tangan pada muka Nabi. Itu yang Allah maknanya meletakkan kisah tangan tu. Tabat siada abi lahabi watak. Kecilakalah bagi tangan Abu Lahab, maka dia kecilaka. Kan? Jadi dia meninggal, dia tak ikut dalam peperangan Badar. Dia meninggal seminggu sebab peperangan Badar. Sebab apa? Sebab dia meninggal tu sakit satu, tapi dia menyebut-nyebut, alah kawan-kawan aku Abu Jahal. Mana dia jadi hati. Mana dia, sebelum tu tak kisah pun. Dia tak kisah pun, tapi dia hati. Dia kenang-kenang kawan-kawan dia yang meninggal, Abu Jahal meninggal dekat Badar dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya kita boleh tengok di sini. Dan saya suka nak tengok kalau kisah satu lagi, iaitu kisah Qarun. Ya. Qarun Qarun ni kalau kita tengok sejarah dia orang telinga sebab Qarun ni dia sangat pandai berkira. Sampai dia kata memang hartanya banyak. Dia ni Bani Israel, tapi dia clan dengan Firaun. Dia pandai berniaga. Ya. Jadi Firaun tak kacau dia. Ini maksudnya dia lah support lah, maknanya Firaun punya kerajaan juga tu. Jadi disuruh bayar zakat, tak nak bayar zakat, tak nak bayar zakat, tak nak. Akhirnya Allah SWT pendekkan cerita, sedut semua harta dia tenggelam kat muka bumi ni. Ya. Maka ketika dia nak ditenggelamkan, dia jadi orang akal. Macam dia kata, aku akan buat dia, aku akan buat dia, aku akan buat dia, aku akan buat dia. Sebelum ni tak ada je. Tolong Musa jangan. Aduh. Jadi maknanya kalau kita tengok kan, dalam sejarah-sejarah yang terdahulu kan, saya suka mengakikan dan saya kaji sejarah individu watak-watak yang terdahulu. Dan bagaimana watak empat ni kalau keluar, kita boleh tengok dari dua sudut. Satu, ketika dia stres, dia akan jadi orang yang paling bukan dia. Yang keduanya, apa yang kita boleh jangka kat dia tu. Apa yang kita boleh jangka dekat dia tu. Maksudnya kalau dia kata watak empat dia bukan hati, berhati-hati takut dia jadi narsisistik, terlalu self-centric. Kalau watak empat dia bukan mata, maknanya dia tak akan boleh terjah, dia tak akan boleh laju. Betul. Tak ada nak paksa-paksa dia. Kalau watak empat dia bukan akal, memang dia tak akan boleh nampak ke depan, susah. Dia kena explore. Benda ni bukan kita yang dekat bawah ni tau. Kita boleh tengok sejarah ataupun individu yang memang besar-besar, tokoh-tokoh yang besar-besar membuat kesilapan yang remeh yang menjatuhkan dia. Kau tak boleh fikir panjang sikit ke? Macam soalan macam tu. Kau hebat banyak benda dah, tapi boleh tak kau fikir panjang sikit? Macam tu soalan kan? Sebab watak empat kalau akal dia agak susah sikit. Dia akan buat kesilapan-kesilapan yang menjatuhkan dia. Okey. Jadi memang kakak tu dan Filan, selamat mengenal diri untuk kita maksudnya explore diri kita. Sebab dengan mengenal diri kita ni, kita akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya nampak, aku ni lemah, aku perlu bimbingan Allah, aku ni perlu maknanya bantuan Allah, aku tu perlu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan nampak. Sebab tu ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah kan Ustaz. Itu yang patut kenal diri kita dahulu kan. Lepas tu kita kena kenal antara satu sama lain supaya kita hidup secara harmoni. Apatah lagi dalam konteks keluarga, suami isteri lagilah memerlukan jalinan ukhuwah yang memang kena kenal hati budi masing-masing. Ustaz, satu soalan sebelum kita nak bawa Ustaz untuk berhujung kan. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak Ustaz, bila kita dah belajar semua watak-watak ni, kita tahu macam mana watak keempat bila akan keluar, bila waktu-waktu tertentu, dan kita tahu setiap watak ni, kita tiba-tiba minat pula dekat watak. Contohlah saya ni tengok-tengok orang telinga, tapi minat pula dekat orang hati. Boleh ke Ustaz kita nak train diri kita ni supaya jadi macam orang hati, ataupun watak ni memang semula jadi Ustaz? Macam mana? Okey, itu kita panggil exploration. Exploration ni kita explore diri kita. Contoh gini kita watak empat hati, atau kita bukan watak hati, tapi kita nak explore watak hati kan. Kita kena belajar apa yang ada pada watak hati. Contoh macam watak hati ni, ini oriented, dia suruh positif Dia fikir orang. Maksudnya maknanya yang positif lah kita ambil. Maka kita buat macam mana selayaknya orang hati itu buat. Maka kita akan nampak macam orang hati daripada sudut maknanya very specific tertentu. Contoh. Okay, aku memang watak empat
hati contohnya kan. Tapi dalam bab kalau balik rumah dengan anak aku akan jadi bercawa hati. Dengan isteri aku akan jadi bercawa hati. Dengan mak bapak aku jadi bercawa hati. Dengan kawan sekerja yang susah aku akan jadi bercawa hati. Nah, maknanya kita ambil very spesifik situasi tertentu dan kita develop benda itu. Kalau ada dalam 20, kita dah start explore sebagai orang hati. Ini yang kalau kita tengok dalam Quran ada ajarkan ayat-ayat. Contoh kita exploration, contoh macam mengeksplor watak hati. Allah suruh kita kenalkan mak ayah surah Luqman mak kita mengandungkan dan 2 tahun, ingatlah maknanya jasa mak dan sebagainya kan. Orang dah mak je orang hati. Contoh macam exploration orang telinga. Kita bukan orang telinga contohnya. Memang kelang kabut, ke laut dan sebagainya contoh kan. Benda-benda detail, saya sebut benda detail Tapi dalam bab hutan, Allah ajar kita untuk jadi macam orang telinga. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang beriman, kalau kamu maknanya berhutang, maknanya maka taklah kamu tulis. Banyaklah ayat tu. Taklah datangkan saksi-saksi mengesahkan, jangan diubah apa semua. Maknanya kita bukan orang telinga, mungkin orang mata, catatan-catatan mungkin agak ke laut contoh. Tapi dalam bab hutang kita macam orang telinga. Kita explore that. Jadi maknanya very specific. Satu benda dalam 20 kita dah start explore. Kita dah start maknanya explore, eksplorasi watak-watak yang bukan watak kita, dan memang benilah yang sangat digalakkan dalam Islam. Jangan kita feel good dengan watak kita semata-mata tanpa kita explore watak-watak yang lain. Wallahualam. Wah, Ustaz, jelas Ustaz. Lepas ni kita tahu kan, kalau duduk dalam kelas pengajian, kena jadi orang telinga. Contohnya kan. Kalau kita catat. Betul macam ni. Kan. Dekat rumah dengan anak-anak, mungkin kita jadi orang hati. Anak aku ni kenapa hari ni fikir tentang dia kan. Nampak tak? Kita apply. Dan terokai lah. Seperti apa Ustaz sebutkan tadi tu, terokai watak-watak dalam kehidupan kita. Masya Allah Ustaz, sangat bermanfaat perkongsian hari ini. Banyak yang kita belajar, banyak lagi yang kita tambah. Walaupun saya tengok angle-angle yang kita pernah dengar, tetapi eksplorasi kita tu lebih luas konteks dia Ustaz. Ustaz, mungkin dia sedikit pesan-pesan Ustaz sebelum kita nak berakhir, dan doa daripada Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, jadi kita dah belajar watak 4. Jadi main kita perbincangan kita adalah untuk kita mengenal watak selain kita. Jadi maknanya dalam 2 keadaan. Pertama, ketika stres, kita kena faham diri kita dan orang lain. Kita boleh rasa okey ni isteri ada stres ni. Dia orang akal ni, dia orang telinga ni. Tiba-tiba dia jadi kelang kabut ni, ini dah stres dah ni. Kita boleh tahu. Kita boleh nampak orang tu stres ataupun tidak. Sebenarnya dengan kita mengenal watak ni. Kalau kita kenal semua kan, ini dah stres lah tu. Betul kan? Okey. Yang keduanya kita boleh jangkakan. Okey. Jadi kita punya expectation pada dia taklah tinggi. Contoh, dia orang mata, nombor 4 telinga. Ni maknanya jadi kita tak boleh mengharapkan dia mengemas tu agak detail macam mana kita orang telinga. Dan kalau kita jadi apabila kita kalau lebih lapang dada, okey dia memang macam ni, dia kena explore, tapi aku kena bantu dia. Betul. Dan bila kenal, kita akan wujudkan sesuatu yang harmoni, insyaAllah. Okey, kita akhir dengan doa, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia ya Allah, dan kurniakanlah kebahagiaan kepada keluarga kami ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk siaran kita hari waktu yang sama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Ustaz, semoga baik-baik di sana untuk Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kita lagi di sana. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Pesona di Zahra. Dan untuk anda teruskan kekal bersama Ikim sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Yang dah tonton semula nak dapatkan lagi perkongsian, boleh saja dengarkan lagi rancangan Pesona di Zahra di Facebook juga di YouTube Ikim. Okey, dan kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda, kekal bersama Ikim, inspirasi Inforia Islami. Rawatan yang Terima kasih untuk anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Inforia Islami. Semuanya di Ikim. gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang sedikit mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Kusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaikusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Wisel, anak syarikat Universiti Islam Selangor akan menganjurkan satu
Arab yang akan diadakan di Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Kursus yang diberi nama Kibar Madinah ini merupakan kursus intensif bahasa Arab yang akan dijalankan di kampus Universiti Islam Madinah. Penganjuran kursus ini adalah kerjasama antara QISEL dan Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi talian 011-2899-0687 atau layari Facebook rasmi QISEL untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pendaftaran. Pendaftaran masih dibuka sehingga 1 Oktober 2023. Baca talbiyah, Mat. Yalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Yalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center.